Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sebuah hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan fa'arafa hududahu wa tahaffaza mimma yanbaghi lahu an yatahaffaza minhu kaffara zalika ma qablah." Artinya, sesiapa berpuasa di bulan Ramadan dan mengetahui segala batas-batasnya serta melihara diri daripada segala yang patut dipelihara daripadanya, niscaya puasanya itu menutupi dosanya yang telah lalu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibn Hibban dalam sahihnya, Imam Al-Munziri dalam Targhib wa Tarhib. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dasar daripada hadis ini faham kita bahawasanya puasa Ramadan juga dapat mengkifaratkan dosa kita, maksud menghapuskan dosa kita. Kemudian apa yang kita faham daripada hadis ini, iaitu perlu kepada ilmu sebelum lagi masuk bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan itu, supaya pengetahuan kita itu dapat kita pelihara ibadah-ibadah Ramadan, puasanya, solatnya dan sebagainya, supaya kita mengikut landasan yang benar, yang betul, seperti yang digarap oleh syariat. Tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, pada kuliah kali ini atau tazkirah kali ini, saya petik satu bab berkaitan dengan Ramadan. Dan apa yang kita nak kongsi di sini, beberapa persoalan yang pernah diajukan kepada saya, kemusykilan, soalan-soalan yang pernah diajukan kepada saya pada tahun-tahun yang lalu. Antara persoalan yang ditimbulkan iaitu, apa hukum pada bulan Ramadan pada siang-siang, pada waktu pagi, menjual kuih ataupun nasi lemak atau apa-apa kuih muih kepada orang kafir. Dia buka gerai, dia buka jualan pada pagi Ramadan. Bila kita tanya dia, "Ni buat apa duk jual-jual kita puasa?" Dia kata, "Aku kan jual kat orang Islam, aku jual kat orang kafir." Apa hukumnya? Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, "Wal mazhabus sahih alladhi alaihi al-muhaqqiqun wal aksarun." Imam Nawawi seorang daripada ulama mazhab Syafi'i dan dianggap sebagai qaulnya qaul mu'tamad oleh jumhur ulama yang terkini, bahawasanya pendapat dia pendapat yang kuat daripada pendapat-pendapat yang lain. Jadi kita petik di sini pendapat daripada Imam An-Nawawi, disebut bahawasanya mazhab yang sahih yang ditetapi kebanyakan ulama ini, dia kata apa? Annal kufar mukhatabuna bi furu'i syar'i. Sesungguhnya orang kafir juga diperintahkan melaksanakan cabang-cabang syariat. Orang kafir juga dituntut. Kalau kita dituntut, orang kafir juga dituntut. Tapi dia tak boleh buat kerana dia tak Islam. Tapi esok dia kena hukum berat. Pasal apa? Pasal dia tak Islam dan dia tak semayang. Awak hentak semayang, dia kata nak semayang macam mana, aku ke Islam, siapa hentak terima Islam? Sehingga dia kata fayahrumu alaihimul harir, sehingga kan orang kafir juga diharamkan mengguna atau memakai harir, sutera. Orang kafir pun tak boleh juga. Bila kita kata siapa yang tak boleh memakai sutera ni,
orang lelaki. Dia sebut orang lelaki tu orang Islam lah, orang perempuan tak apa. Dan orang kafir pun tak boleh juga pakai setara orang lelaki kafir ni. Dia kata aku kafir boleh, tak pasal apa orang kafir, awak tak masuk Islam kan? Tapi tak boleh nak paksa dia. Mau kita nak dakwah, kita nak pesan, kata yang ni nak kena faham sama. Macam kami duk faham, kena faham sama. Kalau tak boleh pakai setara, ini kami ni orang lelaki tak boleh pakai, kami orang Islam, hang kafir pun tak boleh pakai juga. Dituntut furu' syarak, maksudnya cabang syarak. Kama yahrumu 'alal muslimin, Imam Nawawi kata, sebagaimana diharamkan atas kaum muslimin. Ini kita petik dalam Syarah Muslim. Dasar kepada hujahan ini, seorang muslim tidak boleh menghidangkan makanan kepada non-muslim, kepada orang yang bukan Islam pada siang hari Ramadan. Malam tak apa lah, buat kenduri. Orang kata more waktu malam kan, lepas sembahyang tarawih, tu kita buka puasa kan. Waktu sebelum subuh, waktu kita sebut sebagai sahur, waktu makan sok kan. Masalah dia waktu siang ni, orang Islam pun tak boleh kita nak beridang makan, tak boleh nak jamu, orang kafir pun tak boleh. Kerana orang kafir juga diperintah untuk mengerjakan cabang-cabang syariat. Baik. Jadi tuan-tuan ni, apa yang kita bincang ni sekarang ni dia berlaku rata-rata. Pagi-pagi Ramadan kita keluar kan, kita nak pergi ke tempat kerja, tengok orang duk jual nasi lemak, jual kuih-kuih. Dia kata ni lah kerja dia. Dia kata ni punca pencarian dia. Hampa tak apa, hampa ada apa kerja, ni kerja kami kan. Kami menega, kalau kami tak menega sebulan nak makan apa? Ikhtiar yang lain, pasal yang ni tak boleh kan. Ada satu surau, soalan ni petimbul kan. Dia timbul itu, dia nak keneng kawan dia ke, atau dia macam mana ke, tak apalah yang tu. Tapi bila kita jawab kan, bila jawab, esok tu ada kawan dia telefon, terima kasih Ustaz kan, penerangan Ustaz, jawapan Ustaz semalam alhamdulillah berkesan Ustaz kan. Pasal apa? Pasal kawasan taman kami ni, lebih kurang ada 6 orang yang duk berniaga pagi Ramadan ni. Tak berniaga dah, saya Ustaz sebut tak berniaga dah kan. Dah apa tak tahu kata buat macam mana ni, dah Ustaz tazkirah, tak Ustaz tazkirah mujuk dia sebut dalam tazkirah dia. Salah ni isu ni mi tak tahu ni macam mana dengan 10 hari lepas ni. Mi tak tahu ni dosa. Dia kat orang kafir kan. Tak apa. Selang sehari dua, mai Ustaz lain pula buat tazkirah kan. Betul kontur ni dia lebih kurang macam spy saya. Dia telefon balik, dia kata Ustaz, daripada 6 orang yang tak buka dah tu, 4 orang buka pula. Siapa buka pula kan? Kata Ustaz, ada satu Ustaz tu dia main, dia bagi tahu, saya kata kok kan. Dak kita niat kita usaha bukan nak jual kat orang Islam, kat orang kafir. Buka pula 4 orang tu kan. Tu saya kata lah ni macam ni. Itulah abang Ustaz mana kan. Itulah abang Ustaz. Dia rapat dengan Ustaz kan? Tak apalah, rapat dengan saya lagi senang. Itulah abang. Lepas abang, saya pun kontak terus. Ni saya kata Syekh kan, hebat ni, orang ni hebat kan. Rata-rata lah dia tak mengajar. Ni anak nak bagi tahu kat hantar ni kan, anak pergi kuliah dekat surau sekian kan. Anak bagi tahu kata tak boleh. Lepas tu hantar pergi pula, lepas pun hantar kata boleh, mereka buka pula. Hantar nak kena bertanggungjawab. Hantar tahu tak hukum ni? Dia tak nak tahu kan. Dia kata kat saya, dia kata yang hantar sebut tu yang ulama sepakat. Jadi anak ambil juga, kenapa anak ambil pendapat yang dianggap lemah, kesian ke mereka. Saya kata tak boleh dalam isu ni, tak boleh kan. Ya, kita Islam nak kena tunjuk teladan yang terbaik kan. Sehingga kan orang yang menghormati Ramadan, pernah diceritakan dalam kitab yang terdahulu, seorang majusi bukan Islam, majusi. Dia tengok anak dia makan di khalayak ramai. Dia panggil anak dia, dia marah, dia cerakah. Dia kata, ingat, buat sekali lagi hang kena. Anak dia jawab balik, ayah, kita bukan orang Islam, kita bukan puasa. Ya, kita kena hormat bulan orang Islam. Dia puasa, kita tak puasa. Bila nak makan dalam rumah apa? Oh, makan kat luar.
Dia makan sekali lagi dekat khalayak ramai. Ya, dia ugut dia. Ceritanya, duk tak lama ni si ayah ni meninggal. Seorang ulama besar mimpi nampak orang ni orang Majusi ni duk kat singgasana yang hebat, dengan juadah, dengan hidangan, dengan sebagainya. Dia tanya, tuan kan Majusi, kan Islam, saya pun dapat nikmat yang sebegini. Dia kata, kerana pernah semasa hidup dulu aku hormat Ramadan. Macam mana Allah Ta'ala balas kepada orang kafir yang hormat Ramadan ni? Orang kita tak hormat Ramadan. Nego, kan? Kemudian disebut dalam kitab Nihayatul Muhtaj, syarah kepada Minhaj fiqh dalam mazhab Syafi'i, jilid 5 muka surat 274, bahawasanya para ulama mengharamkan seorang muslim untuk menjual makanan kepada orang kafir pada siang Ramadan. Berapa hujah dah kita bagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi